Lepas ni kita nak kongsikan satu paparan tentang kalau tadi kita nak bertaubat dan sebagainya, nak memperbaiki kehidupan. Bagus juga kalau ada suatu kawasan di rumah kita tu yang menenangkan kita, boleh membantulah kepada proses pembaikan diri ni. Jadi kita nak lihat bagaimana agaknya landscape yang boleh kita jadikan idea di rumah ke atau di kawasan-kawasan lain ke, terutamanya yang berasaskan air ni. Kita nak saksikan idea esok hujung minggu, mungkin boleh lakukan sesuatu di taman anda. Kita saksikan paparan berikut. Jom. Hari Jumaat segmen Dekor Hijau dan kita masih lagi bersama Encik Teh Chong Chen, iaitu arkitek landscape kita. Sebelum ini kita dah bercerita mengenai tumbuhan herba dan juga khasiatnya, dan kali ini kita akan bercerita mengenai reka bentuk dalam membina landscape veranda yang mana ia bercirikan elemen dan juga tanaman air. Nantikan. Baiklah Encik Teh, dengan ruang sekecil ini yang kita ada sekarang ni, apa agaknya yang boleh kita lakukan Encik Teh? Sebenarnya kita tengok ruang ini hari ini, kita akan mereka bentuk satu landscape, mereka bentuk landscape yang bercirikan kepada elemen-elemen air. Di mana elemen landscape kejurnya juga bercirikan kepada air, dan elemen-elemen tanaman landscape lembut juga bercirikan tanaman air, yang berciri-cirikan tanaman air. Dan di sini saya telah menyediakan satu sketch layout landscape yang akan kita buat selepas ini. Dan tuan-tuan boleh nampak di sini kita ada hiasan pasu yang cirikan air, yang merupakan kolam ikan kecil yang pasunya diperbuat daripada tanah liat, dan juga hiasan landscape kejur yang merupakan pasu-pasu yang berwarna-warni, dan ditanam dengan jenis-jenis teratai, lotus dan pegaga. Ini semua tanaman landscape lembut ini juga mempunyai nilai atau manfaat kesihatannya yang tersendiri. Baik. Jadi selepas ni kita akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita buat landscape kita di rumah veranda kita yang sekecil ini secara langsung. Selalunya dalam kita membina landscape, masa kita buat susunan landscape kejur, kita terpaksa mengutamakan hierarki macam saya terangkan sebelum ini, episod-episod yang sebelum ini. Hierarki kita mula dengan yang tinggi dulu, ya. Di sini kita mempunyai, macam kita cakap tadi, ikut layout, kita ada pasu yang diperbuat daripada tanah liat yang akan menjadi elemen landscape kejur kita yang bercirikan kepada air. Di samping itu juga yang paling penting, macam kita tahu di hutan tropika Malaysia ni, kita ada banyak jenis kayu-kayu yang reput, dan ini juga merupakan salah satu elemen untuk hiasan landscape kejur. Kita terpaksa pasang elemen atau yang merupakan pam air yang akan membawa air ni ke atas mangkuk yang diperbuat daripada tanah liat untuk mendapatkan keadaan yang merupakan air pancut. Selepas kita dah pasang pam, kita perlu masukkan air ke dalam kolam, dan air ini akan sentiasa mengalir di dalam ini, dan pam akan berfungsi. Pam yang kita pasang akan berfungsi, dan ini merupakan batu-batu sungai yang juga senang dapat di kawasan-kawasan sungai di negara kita. Selepas kita masukkan air ke dalam kolam, kita terpaksa memasukkan tanaman yang bercirikan tanaman air. Seperti di sini kita mempunyai keladi air dan juga kiambang. Selepas kita dah tentukan lokasi
landscape kejur itu, kita masukkan landscape lembut yang bercirikan tanaman air yang merupakan di sini macam kita boleh nampak merupakan lotus. Itu barulah kita masukkan spesies-spesies pokok teratai. Nasihat saya kepada penonton, kita perlu masukkan ikan setelah keadaan air tenang dalam lebih kurang 15 minit selepas kita letak air yang semalaman, barulah kita masukkan ikan yang kita beli daripada kedai. Dan di sini saya telah memasukkan ikan pikok sebab ikan pikok memang sesuai di tempat yang atau keadaan yang sebegini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan lupa juga untuk mengisi balik air kepada setiap pasu tanaman air kita. Ini saya memakai cara penyiraman, orang kata cara penyiraman tradisional lah. Ya. So kita kena agak kandungan air dan sukatannya lebih kurang, jangan basah sangat. Kecuali pokok-pokok yang bercirikan air lah. Pokok bercirikan air memang perlu 70% kandungan air dalam takungannya. Ini merupakan susunan yang kita ikut reka bentuk lah. So hiasan pasu, bercirikan air, dan ini merupakan end produknya. Dan juga kita mempunyai pasu-pasu yang diperbuat daripada tanah liat atau tanah clay, ceramic pot. Ya, inilah yang berwarna-warni. Kita juga mempunyai elemen dekorasi landscape kejur yang berwarna-warni. Dan ini akan sedikit sebanyaklah orang kata akan tambah ceriakan keadaan di sekeliling. Dan ini merupakan lotus di sini. Lotus. Lepas tu kita ada teratai dalam lebih kurang 10 spesies teratai, pegaga, dan pegaga kita ada 2 jenis. Ya, total kombinasi dalam pasu hiasan ni juga kita mempunyai kiambang, kiambang dan juga ikan, keladi air, dan tidak lupalah ikan hidupan ikan. Itu akan tambahkan lebih bagi keadaan lebih ceria lagi kepada habitat pasu hiasan yang bercirikan air lah. Baik.